Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan semua, terima kasih bersama-sama dengan kami petang ni. Mungkin satu perkara yang saya nak berkongsi ataupun saya dengan sahabat saya di sebelah ni nak berkongsi dengan tuan-tuan semua. Tajuk pada hari ini tentang bicara kanun oleh AKA pada kali ini tentang kuasai ilmu bahasa badan, anda kuasai saksi dalam mahkamah. Bersama-sama dengan saya, sahabat saya Encik Syaharum Hassan. Kita boleh panggil sebagai kalau lebih terkenal dengan gelaran body language guru. Syaharum, apa khabar brother? Sihat ke? Okey, alhamdulillah sihat walafiat. Apa khabar? Sihat ke? Baik, brother sihat. Alhamdulillah. Oi, Alhamdulillah. Tak kerja ni? Tak kerja yuk? Hari ni kita WFH je lah kan. WFH. Work from home. Work from home. Okay lah. Work from home kan. Teman dia orang kampung sangat benda-benda macam tu om. Kan? Saya kenalkan sedikit, Encik Syaharum kita ni adalah lepasan ijazah ilmu wahyu. Betul ke brother? Betul. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, dan sebenarnya kami berdua ni ada sejarah yang baik sebenarnya. Kita berasal daripada sekolah rendah yang sama, sekolah rendah kebangsaan. Betul. Teluk Intan Perak ya. Kami berdua ni memang anak jati Berintan, dan insya-Allah sebenarnya perancangan kami nak buat perkongsian ni kita dah lama bincang kot om. Bila itu kot. Sebelum PKP. Kan? Betul. So actually sebenarnya topik yang kami nak ceritakan pada hari ini lebih kepada teaser saja sebab kita bercadang nak kongsikan banyak lagi isu-isu yang berkaitan dengan bahasa badan ni ya, bahasa badan yang lebih, sebab bahasa badan ni om aku bagi minta maaf saya cerita sikit secara apa yang saya faham dalam konteks sebagai seorang peguam. Bahasa badan sebagai seorang peguam ni pada saya adalah sangat penting ya. Dia bukan sahaja dia berkaitan ataupun penting bagi tujuan untuk kita gunakan bukan sahaja dekat mahkamah, tapi sebagai contoh saya sebagai seorang entrepreneur ataupun seorang usahawan yang mempunyai firma guaman sendiri. Saya percaya bahasa badan ini adalah sangat penting sebab bila saya berbicara contohnya dengan klien datang bertemu dengan saya mata ke mata, hati ke hati sebagai contoh, ada beberapa tips yang sahabat saya Encik Syaharum ni nak kongsikan dengan saya, yang mana ada contohnya saya boleh mengenali reaksi klien kita, kalau saya ambil konteks dalam mahkamah pula, kalau saya yang baru berusia lebih kurang 13 tahun atau 14 tahun sebagai seorang peguam, saya belajar melalui pengalaman untuk mengenali riak muka, riak wajah, bahasa badan dan the facial expression dan macam-macam lagi. Saya bukan pakar dalam bahasa badan, cuma sebab tu saya ajak sahabat saya ni Encik Syaharum untuk kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua di luar tentang apa dia pentingnya ilmu bahasa badan. Betul om Betul. Tapi kita ada banyak masa insya-Allah petang ni. Kawan-kawan yang di luar sana untuk kalau boleh share video ataupun live FB ni sekarang, saya jemput untuk mohon bantu share ramai-ramai dan sebar luaskan kalau boleh perkongsian kami pada petang ini. Sebelum kita mulakan topik yang lebih bagi serius ataupun lebih teori. Rom, sekarang ni kerja kat mana yuk? Cerita sikit pada sahabat-sahabat dekat luar macam mana? Okey, terlebih dahulu terima kasihlah kepada sahabat lama saya ni, Amir Kushairi, yang mana sudilah untuk menjemput saya berkongsi serba sedikit tentang bahasa badan, bagaimana kita nak gunakan bahasa badan tu khususnya dalam melihat saksi dalam mahkamah. Jadi sebagai permulaan kita berkenalanlah terlebih dahulu ya. Nama saya Syaharum Hassan, saya merupakan seorang kaunselor berdaftar yang mana buat masa ni kita banyak beroperasi di sekitar Ampang dan juga di Lembah Kelang lah secara amnya. Yang mana selain daripada kita menjalankan sesi kaunseling, kita adakan juga sesi training, yang mana kalau dalam training saya banyak berkongsi tentang bahasa badan. Jadi bila bercakap tentang bahasa badan ni memang sebenarnya bukanlah satu perkara yang baru di Malaysia ya sebenarnya. Kalau kita lihat sebagai contoh, kalau pergi di kedai buku, mesti banyak kita jumpa buku-buku yang berkait tentang body language. Cuma mungkin dari segi
pengamalan ataupun cara kita berinteraksi, berkomunikasi dengan seseorang tu, kita jarang gunakan bahasa badan. Jadi bila kita bercakap tentang bahasa badan ni Amir, sebenarnya bila kita bercakap tentang komunikasi tu sendiri, komunikasi ni kalau menurut kajian Albert Mehrabian, merupakan seorang psikologis dan juga seorang pensyarah di UCLA dekat US, pada sekitar tahun 70-an dia ada buat satu research. Dia buat satu kajian yang mana dalam kajian itu mengatakan apabila emosi seseorang dikaitkan dengan 3 elemen komunikasi ni, impaknya sangat berbeza. Okey, berbeza. Sebagai contoh, kita macam kat Malaysia ni kita selalu hanya mendengar melalui kata-kata seseorang, ya. Jadi bila bercakap tentang kata-kata ni, itu yang kita selalu terlepas bahasa badan tu. Sebabnya bila kita lihat dari segi kajian Albert Mehrabian tadi, dari segi verbal, perkataan yang kita ucapkan, contoh Assalamualaikum sebagai contoh kan, impak dia baru 7%. 7% daripada portion 100 tu, 7% baru. Tapi kalau tambah sedikit lagi elemen komunikasi, yang kedua iaitu tone suara, sebagai contoh nada dia, katalah kita bersembang dengan orang rumah kan. Ni contohlah paling common lah ya. Kalau kita bersembang dengan orang rumah, awak sihat ke hari ni? Yalah, mana tahu ada yang PJJ kan. Kalau isteri jawab okey, kan? Nada suara dia tu agak macam berat kan, lepas tu macam menurun. Jadi dekat situ kita akan dapat informasi walaupun perkataan yang dia kata tu okey tu dah maksudnya dah okey dah kan. Tapi nada dia tu kalau kat Malaysia ni kita dah faham dah, adalah yang tak kena tu. Kan. Kan. Jadi contoh kalau isteri kita yang petang ni yang balik lambat sikit lah ya, abang ada kerja sikit. Bini kita pun isteri kita lah. Isteri kita pun jawab itu maksudnya itu maksudnya. Itu maksud dia kan. Itu maksud dia. So tone suara pula. So kalau yang perkataan yang kita ucap tu 7%, tone suara 38%. Jadi bila 7 dengan 38 ni 45%, maksudnya belum cukup separuh lagi elemen komunikasi tu kita guna pakai. Kan? Jadi di situ kalau kita berinteraksi dengan seseorang hanya bergantung pada verbal kan, bergantung pada tone suara, sebenarnya ada lagi maklumat yang kita terlepas pandang, iaitu bahasa badan, yang mana dalam kajian Albert Mehrabian ni dia kata 55% kalau bahasa badan ni dikaitkan dengan emosi seseorang, impak dia akan lagi besar. Sebagai contoh kan, contoh macam kejap. Ya. Kita jangan bagi contoh dulu tentang kita boleh dengar. Kita tahu maklumat tak apa dengar sangat kan. Okey. Kita jangan bagi contoh dulu sebab kita akan kongsikan kejap lagi apa dia contoh soal dekat apa namanya, contoh-contoh bahasa badan yang umum yang kita boleh belajar. Hari ini kita sebenarnya niat kita nak bagi teaser saja. InsyaAllah kalau teaser je. Okey. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan ceritakan, akan buat sesi ini lagi dari minggu ke minggu, dari masa ke semasa lagi. Okey, cerita dia sebelum saya panggil Syahrum, Encik Syahrum ni Om, dia biasa tu orang kampung kita panggil Om lah. Jadi tapi Encik Syahrum, okey. Boleh tak saya ambil satu contoh. Kalau cerita je, kalau contoh kita ni dalam sebagai seorang saya ambil konteks sebagai seorang peguam sebab tajuk kita hari ni adalah kuasai ilmu bahasa badan. Anda kuasai saksi dalam mahkamah. Macam mana dalam konteks ni? Okey. Jadi boleh tak pada hari ini Encik Syahrum terangkan dulu apakah maksud mengenali bahasa badan tu? Ilmu bahasa badan. Apa dia sebenarnya ilmu bahasa badan? Tadi Encik Syahrum dah kata okey, ada nada, ada 45% lebih kurang, 55% lagi ada is body language dan sebagainya. Kita faham. Tapi ilmu ini adakah ia satu teori ataupun apa dia sebenarnya? Ya, boleh siapa yang develop, siapa yang buat kajian, kalau boleh Encik Syahrum kongsikan sikit.
Silakan. Okey. Kalau kita bercakap daripada mana mulanya bahasa badan ni, sebenarnya dah lama sebenarnya diguna pakai. Kalau sebagai contoh lah sebagai contoh, kalau kita lihat sekitar sebelum abad ke-20, maksudnya tahun-tahun sebelum tu ya, kalau kita melihat contohnya di negara India. Kalau kata nak melihat kalau orang tu bercakap benar atau tidak, mereka sebagai contoh kalau dalam mereka tengah di mahkamah lah contoh masa tu kan, dalam nak melihat ada tak orang ni yang dituduh ni dia bercakap benar atau tidak, mereka akan berikan telur kepada orang yang bercakap. Sebagai contoh kalau dalam kes di mahkamah sekitar dulu-dulu tu, dia bagi telur, sekiranya telur tu pecah, ada something wrong di situ. Sebab bila dia ada tekanan yang berat sampai telur tu boleh pecah, jadi ada unsur anxiety, ada unsur nervous dekat situ. Tapi itu sekitar tahun sebelum abad yang ke-20. Tapi kalau kajian moden, maksudnya kajian moden ni yang dah mula kata 1900 ke atas, telah dimulakan pada tahun 1948, yang mana psikologis ni pun masih hidup lagi kan, yang mana namanya Dr. Paul Ekman. Dr. Paul Ekman ni dia dah kaji tentang bahasa badan, yang mana bagaimanakah cara seseorang berinteraksi. Dia ada pattern-pattern dia, dia dah tengok dah. Kalau orang tangan dia macam ni, apa maksud dia? Kalau badan dia macam ni, apa kata, berundur ke belakang, apa maksud dia? Dia dah tengok pattern-pattern tu. Dan yang menariknya, daripada 1948, dia semakin lama semakin berkembang ya. Banyak kajian kita boleh tengok tentang bahasa badan ni. Kalau siapa yang suka untuk melihat kajian ilmiah ni, boleh tengoklah sama ada kalau di bahagian komunikasi, memang akan ada jumpa body language. Kalau cerita tentang psikologi pun ada body language. Jadi dia semakin lama semakin berkembang, dan kemuncak dia bila pada 1970-an banyak badan penguatkuasa di US ketika itu, sebab Paul Ekman masa tu dia dah mula masuk kepada badan penguatkuasaan. Jadi di situ dia lagi berkembang, lagi kajian lagi banyak dilakukan. Itu yang FBI, lepas tu ATF pun mula mempelajari bahasa badan dia tu. Pegawai-pegawai dia tu belajar bahasa badan. Contoh nak melihat ketika sesi siasatan, adakah seseorang tu bercakap benar atau tidak. Jadi di situ perkembangan dari segi teori berkembang dengan sangat pesat, dan semakin lama bermula di 1980-an sehingga ke hari ini, semakin lama kajian itu akan memberikan ketepatan yang sangat tinggi, yang mana yang sebelum ni dirasakan ada yang tidak sesuai, mereka kaji, dan bila lihat tidak kongruen, bahasa ilmiah dia kan, tidak kongruen, dah tolak dah tepi dah. Orang kampung mana reti yo. Masuk kongruen tu dia macam ni. Kalau contoh kongruen. Okey. Kalau apa yang mereka kaji tu sama, dapatan tu sama, mereka terima. Kalau ada berlaku percanggahan, mereka tolak. Jadi daripada 90-an sehingga ke sekarang ni, banyak yang mana yang diterima, semakin banyaklah kita dapat lihat. Sebagai contoh antara yang popular ya, yang suka share tentang contoh-contoh ni, Joe Navarro ada buku dia kan. Lepas tu ada macam sekarang Vanessa Van Edwards, lepas tu Janine Driver bekas FBI kan. Jadi di situ mereka dah mula memberikan pattern yang lebih tepat. Tapi ada tapi dia. Dalam kajian mereka kata, sebab sekarang ni bila orang cakap body language, orang selalu sinonim dengan kata kita judgemental kan. Tapi sebenarnya kita takkan
judge seseorang sehingga kita melalui beberapa tapisan awal, ataupun yang dalam kursus yang selalu saya buat, saya akan berikan undang-undang awal dalam kita nak baca bahasa badan seseorang supaya yang kita tengok tu itulah maksud dia, bukan sebarang judgement kita buat pada seseorang. Okey, kejap. Sebab kita cakap tentang judgement ni, kita selalu dengar istilah kita panggil kata-kata lah, don't judge the book by its cover lah, apalah. Kataan judge itu keluar, menghakimi orang lain, Contohnya macam apa yang Om cakap tadi tentang judgemental. Okey, tapi apa saya nak petik sedikit beberapa ataupun ulas sedikit apa yang Saudara Syahrul baru cakap tadi. Tentang kajian ni asalnya dia berkembang daripada tahun 80-an, 90-an dan sehingga ke kini era era lebih kurang tahun 2000 ke atas ni apa semua. Apa yang saya nampak, apa yang saya nampak kajian ialah sebab contoh saya ambil contoh, saya dah buat beberapa soal selidik dengan sahabat-sahabat saya yang berada dalam badan kehakiman, yang merupakan magistrat ataupun mahkamah session dan sebagainya. Saya ada tanya, adakah mereka ni ketika dalam kursus-kursus khas mereka ada diajar tentang bagaimana untuk membaca bahasa badan, saksi membaca bahasa badan, siapa saja pegawai dalam mahkamah dan sebagainya. Sebab saya percaya bila kita berada dalam mahkamah, kalau katakan kita dekat US, tadi Encik Syahrul ada cakap US ni sistem dia berbeza dengan sistem kehakiman dia ketika dalam pembicaraan berbeza. Dia ada sistem juri, dia ada sistem hakim, dia ada sistem pegawai mahkamah dia dan sebagainya. Kalau kita di Malaysia, kita cuma ada hakim yang akan menilai, seorang diri yang akan menilai, dan kemudian dia akan dibantu oleh kita panggil officers of the court, iaitu kalau katakan dalam kes jenayah adalah Timbalan Pendakwa Raya dan juga peguam bela. Kalau dalam kes civil, peguam plaintiff dan juga peguam defendant sebagai contoh. Hakim ini seorang diri ni yang akan menilai. Sebab kita jangan lihat saksi dia sebenarnya. Kita kena lihat bahasa badan peguam. Kadang-kadang ada peguam bela yang nakal sedikit ni. Ada masa dia akan jadi nakal. Minta maaf saya cakap, memang akan jadi nakal dan kadang-kadang benda tu bahasa badan kita, di lenggok badan kita tak boleh nak kawal. Sebab itu saya percaya konteks dalam membaca bahasa badan, ilmu bahasa badan, teori bahasa badan ini adalah sangat penting. Bukan sahaja kepada seorang hakim, bahkan kepada seorang peguam, bahkan juga kepada seorang Timbalan Pendakwa Raya, dan saya petik lagi juga Encik Syahrul cakap tadi, kepada pegawai penyiasat, pasukan yang penyiasat. Itu juga sangat penting. Sebab sebagai saya ambil contoh, sekarang ini saya ambil contoh dalam pengalaman saya sendiri untuk handle dalam kes-kes yang berkaitan dengan jenayah seksual terhadap kanak-kanak sebagai contoh. Kanak-kanak ini mereka keterangan mereka dan penyaksian mereka sebelum mereka dibawa ke mahkamah. Rakaman percakapan mereka ini dibuat dalam satu sesi yang cukup mesra kanak-kanak kita panggil. Kita panggil supaya kanak-kanak ini lebih selesa untuk menceritakan apa yang terjadi sekiranya mereka adalah mangsa dalam kes tersebut. Dia ada pusat rakaman CIC sebagai contoh. Dan pada saya, sebagai seorang pegawai penyiasat, sebagai seorang polis sebagai contoh, polis ini juga sangat penting untuk membaca bahasa badan anak ini, kanak-kanak ini. Sebab apa? Untuk menilai sama ada adakah kanak-kanak ini diajar, sebagai contoh, diajar oleh ibu bapa dia ataupun orang lain sebelum dia memberikan apa-apa cerita ataupun naratif dia kepada yang menyiasat. Cik Syahrul? Yes. Kita faham. Saya tak nak cerita lagi. Saya kalau boleh pada sesi yang datang sebagai contoh teaser, sebagai contoh pada sesi yang akan datang saya akan ceritakan lebih lanjut. Terutamanya kita akan ada satu topik khas insya-Allah kalau ada rezeki, Allah panjangkan umur kita nak ceritakan tentang saksi kanak-kanak. Memang kalau ikut pengalaman saya untuk handle kes-kes yang berkaitan dengan saksi kanak-kanak, bagi kes-kes jenayah seksual sebagai contoh memang banyak benda yang menarik untuk dilihat. Baik, okey. Saya pergi kepada soalan seterusnya. Saya dah cerita teori, cerita tentang sejarah bagaimana pattern ataupun kajian yang dibuat untuk mendapatkan pattern yang lebih tepat dalam menilai bahasa badan orang sebelum ini. Okey. Jadi adakah pada pendapat Encik Syahrul secara peribadi, adakah mempelajari bahasa badan ini adalah hanya sebagai satu teori saja atau ia memang sesuatu yang boleh dipraktikkan? Saya tak nak ambil konteks dalam mahkamah saja. Dalam konteks kehidupan, sebagai contoh sebagai seorang peniaga, sebagai seorang usahawan,
sebagai contoh, adakah dia sekadar teori ataupun dia boleh memang secara kita panggil apa, kita nak guna perkataan yang lebih sesuai ialah dia satu benda yang kita boleh guna sebagai guideline ataupun boleh diperhatikan lah. Okey. Jadi bila bercakap tentang dari aspek pengaplikasian bahasa badan ya, dia sebenarnya bukan setakat peguam, hakim, pegawai penyiasat, malah paling simple sekalipun yang terlibat di rumah kan. Sebagai contoh, parents dengan anak-anak ataupun di sekolah cikgu dengan anak murid, ataupun sebagai contoh saya sendiri kaunselor bersama klien, orang sales dengan prospek, boleh juga diguna pakai. Sebagai contoh, kalau di dalam setting mungkinlah sebelum ni Cik Amir pun dah pernah dapat nasihat daripada saya kan, bagaimana nak approach orang dalam pilihan raya tu kan. Jadi bila kita sentuh orang dekat sudut ni, dia impak dia lain kan. Dekat sini impak dia lain. Jadi di situ sebenarnya bila bercakap tentang bahasa badan ni memang sangat praktikal. Dia bukan setakat teori je, sebab teori ni setakat tahu, setakat faham, habis kat situ kan. Tapi kita boleh apply terus. Itu sebab kalau dalam kursus memang saya terus kepada praktikal. Sebagai contoh, kalau kata saya buat satu topik tu, saya akan bagi peserta tu rasa sendiri kesan dia kalau kita buat sesuatu bahasa badan. Sebagai contoh, kalau saya buat training untuk orang sales, sebagai contoh yang terbaru kita buat dengan beberapa agent insurans ni kan. Jadi dia ada cara dia tu yang boleh mempengaruhi seseorang untuk lebih mudah untuk menerima suggestion, saranan kita. Ataupun sebagai contoh parents kan, sekarang kena pula ada yang anak-anak kita darjah 1, darjah 2, contoh anak saya pun dah masuk sekolah dah kan. Bila dia dah biasa PDPR, dah lama duduk rumah kan, jadi tiba-tiba kena pergi sekolah pula. Jadi dia ada mungkinlah budak-budak dia dah biasa dengan suasana di rumah, tiba-tiba pergi sekolah dia beratlah sikit. Jadi ada cara pujuk dia. Jadi cara pujuk tu pun kita gunakan bahasa badan yang sesuai. Jadi di situ lebih mudah untuk anak ni terima saranan mak ayah mereka dalam pujukan ataupun rangsangan motivasi kan. Sebenarnya nak ceritakan di sini, bila kita menggunakan bahasa badan tu dengan sebaiknya, kesan perkataan, intonasi tambah bahasa badan, di situ akan memberikan impak yang sangat besar berbanding kalau kita tak guna langsung. Jadi contoh dalam kes di mahkamah pula kan. Sebenarnya kalau untuk di mahkamah ni last year kita dah buat satu program. Tahun sebelum tu pun dengan dah ada satu program kita buat dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Kita train, kita share semua tips bahasa badan kepada para hakim ya, dan juga beberapa peguam. Jadi di situ insya-Allah kita harapkan bila kita tadi macam Amir pun kata bukan setakat nak tengok saksi je, bahasa badan peguam sekali kan. Kadang-kadang ada yang nakal ni kan. Jadi kita akan tunjukkan cara yang betul. Sebagai contoh, yang paling ramai yang terlepas pandang kualiti repo kita dengan seseorang. Kualiti repo sebagai contoh, orang cakap sebelum apa-apa kita kena bina repo kan. Tapi sebenarnya repo dia bukan setakat asal mana, dah makan ke belum kan. Tapi sebenarnya dekat situ kita dah boleh lihat apakah baseline. Kalau saksi lah, kalau peguam lah. Sebagai contoh, kalau katalah peguam yang bertugas hari tu, hakim lihat asyik gosok hidung kan. Jadi dalam program saya suka pesan kepada peserta jangan terus judge. Tengok dulu adakah dalam topik santai pun kan, biasa kalau hidung ni orang selalu associate dengan perkara yang nervous, rasa tak selesa kan. Tapi adakah ketika topik santai, contoh bab
katalah bercuti, dia pun gosok hidung lagi sebagai contoh kan. Jadi di situ saya akan pesan kepada peserta, berikan masa lebih kurang 5 minit ke 8 minit ataupun bergantunglah kepada perbualan kita dengan seseorang untuk bina repo sambil perhatikan baseline. Boleh jadi hari itu dia banyak gosok hidung kan sebab dia resdung kan. Dia semua. Jadi dekat situ itu yang kita selalu pesan kepada setiap peserta kita, sebelum nak nilai ikut peraturan guideline-nya dahulu supaya kita tidak meletakkan satu nilai yang salah dalam maksud bahasa badan seseorang. Itu sebab saya suka berpesan juga. Kadang-kadang ada klien dia kata, Encik Syarul boleh tak scan ataupun identify apa maksud bahasa badan dalam gambar ni. Jadi saya akan selalu minta kepada klien ni, boleh tak ada tak video dia. Saya tak nak gambar, saya nak video. Sebab boleh jadi gambar yang dirakamkan itu tidak menggambarkan situasi sebenar. Kita perlukan video itu yang kalau macam 2 tahun lepas sebelum PKP kan, saya pernah juga buat training dengan pegawai psikologi di CIC. Macam mana nak interview kanak-kanak apa semua. So dekat situ kena berikan masa sedikit, berikan ruang repo, especially kanak-kanak, sebab kanak-kanak ni dia akan lagi mudah untuk bersama dengan seseorang. Maksud bersama tu untuk berikan kerjasama, berikan maklumat jika dia merasakan orang yang bersama dengan dia tu memberikan rasa selamat kepada dia. Kan. Jadi dekat situ saya suka pesan pada penyiasat, ambil masa sembang santai-santai, dah makan ke, apa permainan main hari ni kan. Dia dah mula jadi diri dia, that time baru masuk pada soalan-soalan yang berkait. Faham. Okey. Alright. Sebab bila kita bercakap tentang apa namanya dengan mahkamah, kalau dalam konteks orang istilah undang-undangnya, sebagai seorang hakim, dia bukan saja bertanggungjawab mendengar daripada seorang saksi kenyataan ataupun keterangan yang dia berikan, malah seorang hakim ini juga bertanggungjawab untuk melihat demeanor dia dalam saya kata ini memang gatal gatal dia kita panggil sebagai demeanor saksi itu. Demeanor ni kalau dalam bahasa mudahnya adalah satu physical behavior seseorang itu. Dia bukan sahaja melibatkan apa yang orang itu kata, bahkan dia juga melibatkan macam apa tadi, macam bahasa badan juga, dia tone of voice, facial expression, gesture, carriage. Ini pembawakan dia dan sebagainya. Sebab contoh nak kongsi sikit pada Encik Syarul. Dalam pengalaman saya ke menyoal saksi, dia ada macam-macam faktor yang menyebabkan saksi ni boleh memberikan keterangan dalam keadaan yang tidak berapa selesa. Sebagai contoh, kadang-kadang faktor tentang saksi ni gugup ataupun gemetar, faktor tentang dia ni cuba mengawal emosi dia sedaya upaya dia, ya. Dan kadang-kadang ada juga saksi yang ada terkesan dengan sentimen dia terhadap kes. Ada juga saksi yang ketika memberikan keterangan dia mementingkan kepentingan peribadi dia. So faktor-faktor yang saya berikan contoh ini adalah faktor-faktor yang mana sebenarnya kalau saya jadi hakim, kita tak dengar, kita tak tahu tentang cerita sentimen terhadap kes. Seorang hakim juga tidak tahu tentang kepentingan peribadi saksi ni, tentang hukum ke kebenaran. Mungkin boleh nampak tangan duk gini ke sebagai contoh kan. Itu mungkin hakim boleh nampak secara dia boleh lihat, ya. Tapi saya ambil contoh satu kata-kata seorang sahabat saya, seorang magistrate. Kadang-kadang saya tanya pada dia, kau ni macam mana kalau dalam mahkamah ni, kalau saksi bagi keterangan, macam mana kau nak evaluate, macam mana kau nak faham demeanor saksi tu? Tahu jawapan dia cakap ikut atas iman. Atas iman ya. Dia maknanya dia yalah, from time to time dia akan, dari masa ke semasa dia akan belajar daripada pengalaman dia mengenali
saksi. Tapi kenapa tidak sebagai seorang hakim ataupun seorang siapa sahaja officers of the court, pegawai mahkamah ini, kalau dia ada satu teori, teori tentang bahasa badan, alangkah cantiknya benda ni boleh diaplikasikan dekat mahkamah. Sebab saya cakap terang, ketika saya belajar beberapa tahun, lebih kurang 2 tahun matrik, 4 tahun di UIA, saya tak belajar, tak ada subjek menceritakan tentang body language ataupun human psychology. Memang tak ada dalam pengajian undang-undang saya. So ini saya rasa satu perkara yang perlu dititik beratkan juga, ya, dalam keadaan zaman sekarang milenial kita ni ada study tentang ni. So apa pendapat Jerome, macam mana? Okey, dia bila bercakap tentang apa orang kata demeanor seseorang ni kan, dia perkara ni itu yang saya katakan tadi, dia berkait juga dengan emosi lah. So bila emosi seseorang itu sekiranya katalah dia control lah kan, dia tak nak bagi nampak dia ni apa orang kata gugup ke kan. Sebenarnya kita boleh melihat dari aspek emosi dia tu bagaimana relate kepada bahasa badan, sebab dalam pattern tertentu memang sebagai contoh kalau dalam kursus saya suka katakan, okey, ini pattern yang biasa kita nampak bila orang gugup kan. Adalah dari segi tangan dia, mulut dia, hidung dia, mata dia, dahi dia kan. Sebab sebagai contoh kalau kita katalah zaman sekarang kan, orang kata bila dah pakai face mask lagi susah kita nak tengok bahasa badan. Sebenarnya banyak lagi ruang lain. Jadi di situ yang sebenarnya kalau kita faham, memang dia berikan advantage kepada kita lah. Cuma kalau di Malaysia macam Amir kata tadi, memang betul benda ni kalau kata sebagai contoh masa saya belajar sambung master itu subjek psikologi counselling, sikit je portion tentang body language kan. Kalau undang-undang pula mungkin adalah sedikit kan. Kalau yang dah masuk dalam field, bila ditanya ikut atas iman kan, atas pengalaman. Jadi sebenarnya memang itulah kita harapkanlah dalam senario kita di Malaysia hari ini, dapatlah dengan mungkin apa yang kita buat hari ini boleh jadi satu sebagai platform untuk perkembangkan lagi body language dalam apa-apa jua bidang termasuk di mahkamah ya. Sebab bila kita faham dekat sini, saya tertarik untuk apa kata memetik saya tak ingat namanya ya, Datuk Naim, Ketua Pengarah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ya. Apa-apa yang kita kena buat ni kita kena tabayun. Kan? Kena tabayun baru kita boleh nak meletakkan satu perkara tu dengan lebih tepat. Jadi kalau kita tengok dalam Quran pun ada cerita tentang tabayun. Kalau dalam bahasa dalam Al-Quran pun banyak sebenarnya bercakap tentang bahasa badan. Sebenarnya di situ kita dah boleh faham bahawa topik ni adalah satu topik yang perlu dititik beratkan, especially dia efek kepada atau memberi kesan kepada kehidupan kita, bukan setakat di dalam kerjaya tapi juga dalam kehidupan seharian. Jadi Om, boleh tak? Saya rasa orang dah tertunggu-tunggu ni, sebenarnya dah ada beberapa soalan yang dah keluar ni. Jadi saya baik. Boleh tak bagi contoh beberapa contoh yang paling biasa untuk mengenali bahasa badan orang yang bertemu dengan kita? Boleh tak bagi contoh beberapa yang okey. Ada beberapa soalan sekarang. Okey, sebagai contohlah salah satu katalah kalau kita bertemu dengan seseorang, kan? Kita bertemu dengan seseorang, waktu tu biasanya ini kalau kata kita ambil konteks sebelum PKP lah sebelum PKP, sebab kalau sekarang ni dah ada new norm kan. Jadi kalau sebelum PKP, kalau kita jumpa orang bertemu dengan seseorang, especially orang tu baru, jadi apakah informasi yang kita boleh dapat daripada seseorang. Jadi sebagai contoh, paling mudah kita boleh lihat daripada cara dia bersalam. Daripada cara bersalam pun ada orang dia condong macam ni, ada orang dia tadah macam ni, ada yang tegak macam ni.
Kalau yang jenis 2 tangan, ada yang letak atas tangan lagi, itu semuanya adalah informasi. Jadi di situ baru salam ni, ini baru bersalam, dah boleh banyak informasi kita boleh kenal daripada orang yang kita baru jumpa. Sebagai contoh, kalau kata yang bila bersalam, dia hulurkan tangan macam ni, jadi tak nak kita terpaksa sambut dia macam ni kan. So bila kita bersalam dengan orang macam ni, tangan dia menghala ke tapak tangannya menghala ke arah bawah. Keyword untuk kepada maksud salam itu tadi ialah tangan siapa di atas dia berkuasa. Okay, maksud berkuasa di sini dia boleh jadi kalau negotiation susah sedikit lah, dia asyik nak menang aja, ataupun ego dia besar, ataupun dia kalau bercakap mesti nak kelebihan tu pada dia aja kan. Jadi di situ secara tidak langsung kita dah boleh susun strategi kita. Macam mana kita nak pastikan orang yang suka untuk nego ni tadi, kita boleh adjust sedikit supaya kerjasama tu boleh dibentuk dalam perhubungan. Sebagai contoh, Amir jumpa klien tu pula mungkin ada title salam macam ni. Jadi nak tak nak Amir kena plan, alamak macam mana kita nak berurusan orang macam ni. Okay, so ini panduan dia. Kita akan susunlah beberapa tips bahasa badan yang sesuai. Lepas tu mula-mula membaca. Kita membaca, kita dapat respon ataupun keyword tertentu daripada dia. So maknanya ilmu tentang bahasa badan dia sampai macam mana kita nak tackle dia lepas tu pun memang ada ilmu tu. Ya, ada. Kan. Sebagai contoh, saya pernah share satu tips pada Amir masa PRK yang lepas. Kalau ingat dalam pesanan tu, yang itu saya bagi terus kepada bagaimana nak pujuk orang supaya setuju, sokong dengan kita kan. Jadi apa yang kita share, yang saya pernah share pada Amir sebelum ni kan, dekat mana kita nak buat orang ini senang nak bagi kerjasama. Jadi cara dia pegang dekat belakang bahu dia. Setiap kali bersembang pegang belakang dia kan. Itu sebab kalau contoh janganlah tidaklah nak bagi nampak senario ni kan. Perasan atau tidak, setiap kali kita pergi shopping mall kan, Sogo lah sebagai contoh, dalam kita tengah survey tengok barang, lepas tu mesti akan datang salesman kan, yang akan assist kita kat situ. Selalu dekat mana dia pegang? Orang lelaki biasa jarang lah, tapi kalau orang perempuan biasa kat mana? Dekat sini kan. Nak beli apakah kan, sebagai contoh, kenapa dia pegang situ? Sebenarnya kat situlah dia punya plan untuk cairkan hati pembeli dia. Hotspot dia. Jadi itu yang sampai dekat rumah nanti, kenapa aku beli benda ni kan, sebenarnya tak ada plan pun nak pergi sana beli. Sebenarnya kita dah menerima kesan daripada penggunaan bahasa badan oleh salesman tu tadi. Jadi banyak sebenarnya contoh yang boleh kita lihat dalam kehidupan seharian kita kan. Sebagai contoh paling simple, peluk. Peluk pun ada kesan dia. Sebab bila kita peluk, hormon yang akan keluar ni hormon endorfin. Hormon positif pun akan keluar juga. Itu yang kalau contoh kita melihat orang tengah down, kadang-kadang kita peluk. Lepas kita peluk, apa berlaku pada orang yang tengah down tadi? Dia kalau dia masa tu dia tengah menangis, mungkin esakan dia tu dah mula slow sikit kan. Kalau kita cakap bersabarlah, dia boleh terima. Itu kesan dia. Sebab saya ada anak yang pramatang. Anak saya selepas dilahirkan bulan 5 itu, dia lebih kurang tak dengar sangat ke? Om, dengar Dengar. Dia lebih kurang selepas lahir bulan 5, dia duduk dalam NICU di hospital tu lebih kurang 2 bulan. Dalam beberapa minggu selepas dia agak stabil tu, doktor ataupun nurse panggil kami untuk datang untuk buat kangaroo care. Dia panggil kangaroo care. Macam kangaroo care ni maksudnya kita akan letak, kalau boleh kita akan buka baju kita, anak tu pun tanpa seorang benang, dia akan duduk pada badan kita. So dia sebenarnya
bila saya baca-baca dalam Google, memang dia ada kajian. Benda tu memang boleh memberikan hormon dan semangat pada anak tu. Itu maksudnya saya kata kalau dalam bahasa badan kita panggil pelukan itu membentuk hormon dan menaikkan semangat dia sebagai contoh. Dalam untuk baby yang kurang yang tidak cukup, yang tak matang ni ataupun baby yang kurang matang ini, dia pun akan kangaroo care itu pun memberikan respon yang cukup baik kepada dia. Okey. Saya nak pergi kepada satu soalan. Tadi kita cerita dalam sudut yang positif. Maknanya kita mengenali orang itu dan kita adaptasikan dan bagaimana kita untuk tackle dia kemudiannya. Saya ambil satu contoh, ada satu soalan daripada sahabat saya Majdi Al-Fatih. Soalan dia, kita baca. Saya setiap hari apply bahasa tubuh semasa berdepan dengan klien. Tolong berikan contoh bahasa tubuh orang yang sedang berbohong. Cik Syarom, okey, kita percaya tadi Cik Syarom dah cakap sebelum kita nak judge mental orang, dia akan ada certain guideline. Dia tak perlu kita nak tangkap itu saja. Tapi boleh tak Cik bagi contoh lah, contoh. Jangan ambil contoh jangan ambil 100%, dia perlu ada guideline. Tapi bagi contoh. Okey, macam mana bahasa tubuh ataupun bahasa badan orang yang sedang berbohong ini? Ceritakan. Okey. Jadi untuk memudahkan mungkin sebab yang ni teaser. Jadi bila teaser ni pun nak tak nak kena bagi juga sedikit panduan supaya lebih mudah untuk kita analisa bahasa badan seseorang, especially bahasa badan orang yang sedang berbohong. Saya nak bawa kepada para pendengar yang sedang menonton sekarang ni, kalau ada masa selepas habis siaran ini ataupun mungkin ketika ini mungkin ada gadget lain ataupun laptop lain yang tak dibuka, buka YouTube, kita cuba cari Bill Clinton memberikan statement berkait tentang hubungannya dengan Monica Lewinsky dulu kan. Okey. Dalam 30 saat, tak sampai pun, saya rasa lebih kurang, hampir-hampir lah 30 saat, tapi sebenarnya terlalu banyak hotspot yang kita boleh jumpa bila bercakap orang yang menipu ni. Jadi untuk jadikan siri ni lagi senang untuk kita faham, jadi nanti selepas saya explain ataupun yang sedang ada gadget lain, cuba buka, kita tengok sama-sama. Yang mana dalam statement Bill Clinton, dia kata I did not have any sexual relationship with that young woman, Miss Lewinsky. Itu baris perkataan yang pertama. Dalam statement tersebut, cuba perhatikan bahasa badan Bill Clinton. Kalau kita dapat lihat dalam statement tersebut, Bill Clinton mengeluarkan ayat tadi, tapi kepala dia macam mana? I did not have any sexual relationship with that young woman, Miss Lewinsky. Kepala dia angguk. Walaupun mulutnya kata tidak, yang mana kalau kita sinonim lah, kalau pergerakan kepala ni, kalau setuju kita angguk, kalau kita tidak setuju ataupun kita tak pernah buat lah sebagai contoh, kita akan geleng. Tapi dalam statement tersebut, hotspot yang pertama, kita akan dapat lihat Bill Clinton angguk pada statement yang dia kata tidak. So itu yang pertama. Hotspot yang kedua, dia mengatakan I never told anybody to lie, not a single time, never. Dia angguk terlalu banyak pada statement yang pendek. Okay. So kalau kita lihat seseorang memberikan statement tidak yang terlalu banyak pada masa yang sangat singkat, itu juga adalah hotspot. Sebagai contoh dalam kes Bill Clinton tadi dekat mana tadi? Dia kata I did not have any... Dengar? Dengar ke? Dia kita connection kita ada problem sikit tadi. Connection ada problem sikit tadi. Boleh ulang balik tentang hotspot yang kedua. Hotspot yang kedua, dia mengatakan perkataan never ataupun konsep dalam kursus yang saya selalu gunakan, never land. Dalam never land, bila seseorang memberikan statement yang tidak yang terlalu banyak, itu menandakan hotspot. Sebagai contoh dalam kes Bill Clinton tadi, I did not have any sexual relationship with that young woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never.
these allegations are false. So 5 statement dia tadi, 5 baris ayat, ada semua perkataan never. Kan? So kalau kita tengok konteks di Malaysia, abang tak pernah buat macam tu. Takkanlah orang sekolah agama nak buat macam tu. Abang semayang 5 waktu, mustahil lah abang nak buat macam tu. So dalam statement tak sampai. Tapi last kali abang minta maaf lah. Abang minta maaf lah. Kan? So dekat situ, itu hotspot yang kedua dalam kes Bill Clinton. Dan hotspot yang ketiga dalam kes yang sama, jika seseorang macam kes Bill Clinton tadi, kalau dia bercakap benar, dia just akan kata I did not have any sexual relationship with Miss Lewinsky. Sebab dia kenal orang tu. Dia kenal sebab orang tu staff dia. Jadi dia boleh simply kata ataupun sebut nama orang tersebut. Tapi dalam kes ayat Bill Clinton tadi, dia kata apa? I did not have any sexual relationship with that young woman. Dengan perempuan itu. Kan? Dia dari aspek ayat tersebut, dia sebut with that young woman, baru sebut nama Miss Lewinsky. Sebenarnya dia cuba menjarakkan diri dia daripada dikaitkan dengan Monica Lewinsky. Dia cuba menjauhkan dengan harapan orang tak nampak yang dia ni ada hubungan. Kan? Jadi dekat situ itu hotspot yang ketiga. Hotspot yang keempat, these allegations are false. Sekali lagi dia angguk pada statement yang tidak. Kan? Dan last kali, kalau kerasan sebelum dia beredar daripada PC tu, dia sempat ada berikan satu, kalau facial expression, bila salah satu sudut bibir itu naik, contoh macam katalah, nak nampak kan orang buat macam tu kan, satu je yang naik, kan? Itu adalah ekspresi contempt. Contempt ni dia mengejek, dia macam merendahkan orang. Kan? So kita tak tahu adakah dia merendahkan wartawan yang sedang bertanya soalan ataupun dia tengah self contempt, kita tak tahu. Tapi di situ kurang 30 saat ada 5 hotspot yang kita boleh lihat dalam statement Bill Clinton. Jadi sebenarnya banyak yang kita boleh lihat daripada bahasa badan seseorang, terutama yang bercakap bohong ni kan. Tapi yang apa Bill Clinton buat tu pun sebenarnya dekat Malaysia pun ada juga yang selalu juga orang Malaysia buat, yang kita boleh jadikan sebagai kita punya panduan. Oh, orang ni tengah cakap bohong. Kan? Boleh buat case study kita lah. Boleh buat case study. Okey, Cik Sharom, terima kasih banyak sebab kita dah target lebih kurang setengah jam, 40 minit je. Kita dah sampai 51 minit lebih kurang bersiaran. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada memberikan komen. Mungkin perkongsian kami pada hari ini adalah pendek dan cukup ringkas, tapi saya percaya apa yang Cik Sharom ceritakan kepada kita sebentar tadi adalah satu informasi yang cukup padat, terutamanya bagi sahabat-sahabat di luar sana yang berada dalam dunia perundangan. So, selama ni kita, macam saya cakap tadi, tengah belajar dekat universiti, memang kita tidak diajar tentang human psychology ataupun tentang body language punya teori ataupun ilmu ini. Bahkan benda ini kita garap dari masa ke semasa hanya dengan menggunakan pengalaman kita untuk ketika mengendalikan sesuatu kes dekat mahkamah. Sebagai contoh, saya masih ingat ketika permulaan era saya menyoal saksi dekat mahkamah, memang dengan pengalaman yang tak cukup, melihat saksi kita berkedah je lah, tanya tanpa kita tahu saksi dia tipu, tak tipu, kita main tengok, kita jadi macam saya cakap tadi, nak tanya atas iman pun tak tahu. So by the way, terima kasih Cik Sharom. InsyaAllah kita akan bersiaran sekali lagi bicarakan oleh AKA untuk topik yang berkaitan dengan bahasa badan lagi pada masa yang akan datang, dan kami akan spesifikkan lagi bahasa badan seorang saksi, bahasa badan seorang saksi kanak-kanak, bahasa badan seorang pegawai polis yang sedang memberikan keterangan bagi penyiasat. Contoh, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan saya akan dapatkan pandangan daripada pakar kita, the body language guru kita, Cik Sharom Hassan, one and only from Kulintan. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Sharom. Terima kasih banyak bro. Terima kasih.
Okey, Kita baik. jumpa lagi. Alhamdulillah, saya harap perkongsian kami ini memberikan manfaat yang baik dan sangat informatif kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Video ini akan kekal di dalam Facebook kami, Facebook page AKA dan juga Facebook page saya, dan juga nanti kami akan siarkan ulang di YouTube channel kami juga, insyaAllah. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Ikuti kami lagi insyaAllah pada masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih kepada Tuan Syahrum Hassan, dan kita jumpa lagi. Sekian. Sebelum tu, Syahrum ada apa-apa kata-kata akhir sebelum kita tutup? Okey, jadi bila kita bercakap tentang bahasa badan ini, yang pentingnya ialah kita ambil masa. Okey, ambil masa sebelum kita meletakkan satu nilai maksud kepada bahasa badan seseorang. Jadi seperti yang Amir katakan tadi, insyaAllah mungkin pada siri yang akan datang, kita akan lebih spesifik kepada beberapa case study yang mungkin kita pernah lalui dalam siri kita dalam mahkamah. Jadi insyaAllah kita akan cuba kupas satu persatu dan saya akan berkongsi sedikit sebanyak maklumat yang saya ada. Jadi mungkin juga saya boleh maklumkan YouTube channel saya, Syahrum Hassan Channel, sebagai tempat sekiranya kalau ada yang ingin mendalami lagi ilmu bahasa badan, mana tahu selepas habis siaran ini ada yang nak tahu lagi, boleh ke YouTube saya, Syahrum Hassan Channel. Jadi di situ boleh kita jadikan sebagai rasa semangat untuk dengar lagi tips yang akan datang pula, ya. Okey, insyaAllah saya serahkan pada Amir semula. Okey, terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan. Macam apa yang saya tuliskan di bawah sini, objektif perbincangan kita pada hari ini adalah lebih kurang pertama, kita nak kenal kekuatan dan kepentingan ilmu bahasa badan. Yang kedua, kita nak kalau boleh atau kita tahu boleh atau tidak kita adaptasi ilmu bahasa badan ini di mahkamah sebagai contoh. Dan yang ketiga adalah tidak dapat tidak kita nak maksimalkan proses keadilan di mahkamah sebaik mungkin kalau boleh untuk mencari keadilan bagi semua orang di mahkamah yang mulia yang kita akan gunakan selepas ini. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi pada masa yang datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.